Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Amira Batrisha dan saya akan mulakan pengenalan pemeliharaan alam sekitar dari pandangan Islam dengan maksud alam sekitar itu sendiri. Jadi maksud alam sekitar adalah keadaan sekeliling atau lingkungan. Apakah yang dimaksudkan oleh alam? Alam bermaksud dunia, bumi atau segala yang terdapat di langit. Manakala sekitar pula bermaksud di tempat atau di sekeliling. Seterusnya, Islam sangat menitik beratkan aspek penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar untuk mewujudkan suasana yang harmoni, seimbang dan semestinya yang selesa. Alam sekitar sangat penting dalam kehidupan kerana dapat memberi manfaat kepada manusia, khususnya dalam aspek kesihatan dan dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi kepada manusia. Seterusnya, alam sekitar bukan hanya terdiri daripada sumber-sumber alam yang dimanfaatkan dan diaplikasikan oleh manusia untuk menjadi penyambung di dalam kelangsungan hidup. Malah ia juga mengandungi hubungan terhadap 3 dimensi, iaitu syariat agama, peraturan-peraturan manusia dan etika-etika tertentu dalam masyarakat setempat. Selain itu, Allah bertujuan menerangkan fenomena-fenomena alam ini adalah supaya manusia-manusia yang diciptakan dapat mula berfikir, melihat dan juga mengkaji. Dan yang paling penting sekali, manusia akan lebih memahami cara yang betul untuk berinteraksi dengan alam ataupun alam sekitar agar ia dapat diurus dan ditadbir dengan sempurna. Jadi, objektif kajian yang dilakukan adalah untuk mengetahui permasalahan, punca dan cara juga kepentingan pemeliharaan alam sekitar dari sudut pandangan Islam. Seterusnya, permasalahan di dalam tajuk pemeliharaan alam sekitar dari pandangan Islam ini ialah yang pertama, isu-isu alam sekitar ini sebenarnya sudah lama diperkatakan dan usaha-usaha untuk mencantas perkara ini memerlukan semua pihak kerana ini adalah satu benda yang dikongsikan bersama. Jadi semua pihak harus ada rasa tanggungjawab untuk menjaga dan membersihkan alam sekitar daripada tercemar. Jadi masalah alam sekitar seperti pencemaran udara, pencemaran air, pembuangan sisa pepejar dan toksik dan penebangan hutan yang tidak terkawal ataupun penebangan hutan di mana mereka menebang hutan dan kayu-kayu tanpa kebenaran dan sebagainya lagi telah mengakibatkan berlakunya ketidakseimbangan kepada alam sekitar. Selain itu, banyak pihak memilih untuk mengambil kisah bila isu-isu ini menjadi besar dan mendapat liputan luas media massa sahaja, tetapi tiada tindakan yang sewajarnya diambil untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir sekali, isu-isu alam sekitar seperti inilah yang merupakan antara cabaran-cabaran yang besar yang perlu dihadapi dan ditangani oleh semua yang bertanggungjawab. Sekitar yang indah dan menenangkan ini merupakan satu amanah kepada umat manusia sebagai khalifah di muka bumi Allah. Manusia dan alam sekitar juga saling bergantungan antara satu sama lain. Maka telah menjadi satu kewajipan kepada kita untuk menjaga dan memelihara alam ini dengan sebaiknya. Namun, terdapat segelintir kelompok masyarakat yang masih tidak memahami atau dengan sengaja melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Salah satu perkara yang menonjol sekarang adalah persekitaran yang membahayakan kehidupan manusia dari segi kesihatan fizikal dan keselamatan bumi di mana manusia berdiri dan bekerja, serta cuaca udara yang dihirup untuk bernafas. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 204 hingga 206. Dan di antara manusia ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia, menyebabkan engkau tertarik hati mendengarnya. Dan ia bersumpah dengan mengatakan bahawa Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya, padahal ia adalah orang yang amat keras permusuhannya kepadamu.
Kemudian apabila ia pergi, dengan mendapat hajatnya, berusahalah ia di bumi untuk melakukan bencana padanya dan membinasakan tanaman-tanaman dan keturunan binatang ternak dan manusia. Sedangkan Allah tidak suka kepada bencana kerosakan, dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah, timbullah kesombongannya dengan meneruskan dosa yang dilakukannya itu. Oleh itu, padanlah ia menerima balasan azab neraka Jahannam, dan demi sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Bertitik tolak daripada isu pencemaran ini, pencemaran terbahagi kepada beberapa bahagian: pencemaran udara, air dan tanah. Pencemaran udara dapat diartikan sebagai situasi yang melibatkan pengenalan bahan kimia, zarah atau biologi yang ketika dilepaskan ke atmosfera akan merosakkan kualiti udara, membuat manusia atau organisma lain tidak nyaman dan merosakkan persekitaran. Faktor pertama adalah pembangunan dan perindustrian. Perkembangan ekonomi dunia bergantung pada industri yang menghasilkan barang untuk kegiatan ekspor atau komersial dalam negeri. Namun, ini telah memburukkan lagi keadaan pencemaran udara dunia. Pelepasan nitrogen, sulfur dioksida, hidrokarbon dan karbon dioksida telah membawa kesan sampingan kepada kehidupan persekitaran. Di samping itu, industri tidak hanya mengeluarkan gas pencemar tetapi juga debu yang menyebabkan sesak nafas. Faktor kedua pula merupakan kenderaan motor yang bilangannya semakin bertambah dari semasa ke semasa. Kenderaan bermotor adalah sumber pencemaran utama di dunia. Masyarakat moden sangat bergantung pada kenderaan bermotor seperti kereta, motosikal, lori dan kapal terbang. Setiap kenderaan bermotor memerlukan banyak tenaga untuk berfungsi. Ini mesti dihasilkan melalui proses pembakaran bahan bakar fosil. Maka gas karbon monoksida, nitrat oksida, hidrokarbon dan habuk mulai terhasil. Faktor ketiga adalah pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka sering berlaku melibatkan pembakaran sisa pepejal di tempat pembuangan sampah, kawasan perindustrian, tapak pembinaan, sampah kebun dan kawasan perlindungan hutan. Akibatnya, partikel jelaga yang dapat ditiup dari jarak jauh oleh angin dihasilkan. Akhirnya, jerebu berlaku di kawasan sekitarnya dan keadaan akan menjadi lebih serius pada musim panas yang panjang. Hal ini menyebabkan penyumbangan kepada masalah jerebu yang mempengaruhi kesihatan awam. Selain itu, bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia, pencemaran air berlaku dengan sangat berleluasa. Proses globalisasi yang semakin pesat di negara mengakibatkan masalah pencemaran alam sekitar kian meluas. Faktor yang menyumbang kepada pencemaran air adalah keracunan atau toxicity. Hal ini terjadi apabila logam berat seperti kuprum, plumbum, merkuri dan arsenik yang digunakan untuk proses penyaduran, penyalutan timah dan larutan penyalutan kromium mampu menjadi penghalang metabolik dan juga pernafasan bagi organisma hidup serta menyumbang kepada terbentuknya enzim yang membantu dalam proses kehidupan. Faktor kedua pencemaran air berlaku adalah disebabkan keasidan atau acidity. Bukit-bukit arang batu mengeluarkan mata air daripada rekahannya yang mengandungi partikel-partikel sulfur dan bitumen. Semakin tinggi pengeluaran arang batu, semakin bertambah juga keasidan dalam air. Walaupun lombong-lombong itu telah lama ditinggalkan, namun proses tersebut tetap berterusan. Anak-anak sungai pula dimasuki besi pirit hasil perlombongan batu arang. Bakteria di kawasan tersebut melakukan proses pembiakan dan pernafasan dengan menukarkan ferus kepada ferrik bagi mendapatkan tenaga. Pengoksidaan besi ini menghasilkan kesan sampingan iaitu mendatkan ferrik hidroksida yang berwarna kuning kemerahan. Ini mengotorkan tebing sungai. Asid sulfurik yang terhasil itu berupaya menurunkan pH anak-anak sungai secara drastik. Kandungan oksigen dalam anak sungai juga berkurang dengan penyumbangan besi dan sulfat dalam kuantiti yang banyak. Faktor seterusnya bagi pencemaran air adalah pendioksigenan. Pencemaran organik merupakan pencemaran lazim. Sungguhpun bahan organik tidak dikategorikan sebagai toksin kepada sungai, namun apabila bakteria menyerang bahan organik dan terurai menjadi kompaun yang ringkas, oksigen diperlukan. Keperluan oksigen, BOD, Biological Oxygen Demand, semakin tinggi. BOD merupakan indeks pencemaran air yang bermanfaat terutama yang berhubung dengan bemanan organik air.
Jenis hidupan yang boleh ditampung oleh sungai yang tercemar ditentukan oleh BOD. Keperluan oksigen paling tinggi diperlukan oleh ikan dan biasanya ikan air sejuk memerlukan lebih oksigen berbanding ikan air panas. Di samping itu, selain pencemaran air dan udara, pencemaran tanah juga harus dipandang serius. Faktor yang mempengaruhi pencemaran tanah adalah pembuangan sampah yang tidak terkawal. Masalah pencemaran tanah yang semakin berleluasa disebabkan oleh pembuangan sampah secara tidak terkawal. Pelbagai jenis mikroorganisma yang terdiri daripada bakteria dan virus yang menyebabkan penyakit menjadikan tanah tempat pembuangan sampah sebagai habitat mereka. Bahan cemar dari sampah pula menyebabkan kualiti air tanah berkurang. Perubahan fizikal seperti bau, warna dan rasa serta kehadiran lapisan minyak adalah bukti penurunan kualiti air tanah. PVC, polyvinyl chloride atau dikenali dengan nama plastik atau logam sulit adalah dua contoh sampah yang mempengaruhi kebolehan tanah menyerap air. Tambahan pula, plastik merupakan ciptaan manusia yang tidak menggunakan proses biodegradasi, maka plastik tidak akan terurai. Seterusnya, faktor kedua yang melibatkan pencemaran tanah adalah pembuangan sisa toksik dan nuklear. Minyak, sisa toksik dan sisa kilang adalah antara bahan buangan yang dihasilkan oleh kilang. Walaupun bahan buangan tersebut ditanam di dalam tanah, pencemaran tetap boleh berlaku. Hal ini kerana logam berat iaitu lithium, beryllium, merkuri dan sebagainya merupakan kelompok logam aktif. Sehubungan dengan itu, hidrokarbon petroleum, sianida dan arsenik, polimer dan bahan partikel seperti PVC turut menyumbang kepada pencemaran tanah dan air bawah tanah. Sebagai lanjutan, faktor pencemaran tanah yang tidak asing lagi adalah pembalakan haram. Hasil balak dan kayu diperoleh daripada kawasan hutan yang sering ditebang bagi tujuan mengawet keuntungan. Sungguh pun begitu, apabila aktiviti penebangan di hutan ini tidak dirancang dengan rapi, maka perbuatan tersebut mendorong kepada struktur tanah menjadi longgar. Hal ini berpunca daripada kekurangan akar pokok untuk mencengkam tanah. Sebagai khalifah Allah di muka bumi, kita sewajarnya mengambil tindakan yang sepatutnya bagi membendung segala aspek pencemaran dari terus berleluasa. Dalam aspek pencemaran udara, langkah yang boleh dilakukan untuk menghalang pencemaran ini daripada berleluasa adalah dengan menghijaukan kawasan. Masalah peningkatan suhu dapat dikurangkan dengan menanam pokok seperti pokok buah-buahan di sekitar kawasan perumahan, terutama di kawasan taman. Bukan itu sahaja, kandungan karbon dioksida dalam udara juga dapat dikurangkan dengan kandungan gas oksigen bertambah melalui proses fotosintesis. Langkah kedua adalah penggunaan petrol tanpa plumbum. Kaedah ini dapat meminimumkan kandungan plumbum dalam setiap pelepasan asap kenderaan. Masalah jerebu juga dapat dikurangkan melalui kaedah ini yang kerap kali berlaku di waktu pagi dan selanjutnya dapat mengurangkan risiko terkena batuk atau sesama. Langkah ketiga yang boleh kita praktikkan dalam membendung masalah ini adalah program Kitar Semula. Caranya dengan menggalakkan segelintir penduduk yang suka menjalankan aktiviti pembakaran sampah supaya menjual atau memasukkan sampah-sampah mereka ke dalam tong kitar semula. Antara barang yang boleh dikitar semula adalah majalah lama, surat khabar, kertas terpakai atau kotak beras. Barang-barang ini mampu diproses untuk menjadi kertas baru. Untuk pencemaran air pula, langkah pertama adalah penubuhan sebuah yayasan atau kelab pecinta sungai perlu diadakan. Mengambil kira ramai perunding dan pakar berminat dalam memberi secara sukarela, tidak terlalu banyak usaha diambil oleh pihak berkuasa untuk membanti tenaga dan sumber yang ada. Cara kedua yang boleh diambil adalah menggubal undang-undang yang melarang sesiapa daripada melakukan kegiatan yang boleh mencemarkan sungai. Kawasan yang sering terdedah dengan pencemaran adalah kawasan bandar, kawasan perumahan dan kawasan perindustrian. Aktiviti penghilangan mesti menambah baik sistem pemantauan untuk mencegah pencemaran sungai. Undang-undang yang berkaitan dengan pemeliharaan sungai harus diperketatkan untuk mengurangkan benda-benda asing yang mencemari sungai kita. Langkah ketiga yang perlu diambil adalah mewajibkan adanya sistem pembentungan air buangan dan loji pelepasan bahan sisa-sisa bersepadu.
Air akan dirawat mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar sebelum disalurkan ke dalam sungai melalui sistem pembentungan air. Memberi hukuman penjara dan menanggung segala kos pembersihan dan pemeliharaan sungai tersebut antara tindakan yang wajar diambil. Selain itu juga, bagi mencegah aktiviti mencemarkan sungai, pihak berwajib boleh mengadakan langkah bersepadu. Selaras dengan itu, bagi membanteras pencemaran tanah adalah dengan cara memberi pendidikan alam sekitar. Kaedah ini mampu membentuk sikap positif dalam kalangan masyarakat dan menjadikan seseorang itu lebih memahami keadaan pencemaran alam sekitar. Melalui penerapan ilmu ini, pengetahuan yang mendalam tentang pencemaran termasuk faktor akan mendorong individu supaya lebih menghargai alam sekitar. Langkah kedua yang boleh diambil adalah kempen kesedaran. Cara ini merupakan salah satu inisiatif yang sedikit sebanyak dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Antara kempen alam sekitar yang boleh dijalankan adalah kempen Cintailah Sungai Kita, Sahabat Alam dan Kitar Semula. Dalam kempen ini, peserta perlu didedahkan dengan lebih mendalam tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Akhir sekali, kaedah ketiga adalah peranan media massa. Hal ini selaras dengan perkembangan pesat teknologi dan boleh dikatakan pengguna media sosial semakin meningkat dari semasa ke semasa. Oleh itu, penyebaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar ini mampu menarik minat pengguna media sosial untuk menjaga dan memelihara alam sekitar ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Samsul Nizam dari grup 7 iaitu Fi Hifzillah. Seterusnya ini membentangkan kepentingan pemeliharaan alam sekitar menurut sudut Islam. Alam sekitar yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT itu sendiri merupakan aset yang memainkan peranan utama dalam menghidupkan dan menghijaukan muka bumi ini dan juga merupakan aset yang terpenting dalam ekosistem dan sememangnya mampu memberi kebaikan yang menyeluruh kepada semua makhluk di atas muka bumi ini. Oleh yang demikian, merawat dan memelihara alam sekitar sebaiknya merupakan satu tuntutan, satu amalan yang sangat didesak dan sangat dituntut dalam agama Islam itu sendiri. Kita sebagai umat Islam juga tidak terkecuali dalam melunaskan tanggungjawab tersebut kerana ia merupakan satu tuntutan yang wajib dalam agama Islam. Seterusnya, literasi alam sekitar yang ditegaskan dalam menurut paradigma Islam merupakan satu tuntas atau lunas idea yang menyarankan bahawa setiap apa yang diciptakan oleh Allah SWT di atas muka bumi ini masing-masing mempunyai peranan yang menuntut tindakan antara satu sama lain. Contohnya, kesemua makhluk yang hidup di atas muka bumi ini memerlu dan bergantung antara satu sama lain, saling memberi dan menerima kebaikan untuk kesejahteraan bersama. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri yang membawa konteks atau membawa penekanan yang sangat serius berkaitan dengan pemeliharaan alam sekitar di mana setiap manusia itu dituntut untuk memelihara alam sekitar sebaiknya kerana ianya merupakan satu anugerah atau satu nikmat yang diberikan oleh Allah. Dalam konteks ini, agama Islam sama sekali melarang atau menegah sebarang bentuk pencemaran dan kemusnahan kebinasaan alam sekitar. Walaupun kita sebagai seorang manusia ini digalakkan untuk memanfaatkan atau menggali khazanah alam ini, namun kita untuk memanfaatkan sumber-sumber tersebut, kita perlulah menjaganya. Dalam konteks ini juga, ini menerangkan bahawa apabila dalam kita ingin menggali atau menggunakan sumber-sumber tersebut, terjadilah tindakan yang mengganggu hak-hak ke atas makhluk di atas muka bumi ini seperti mencemar, memusnah dan merosak, membunuh tanpa keperluan, dan justru itu memberi impak atau kesan yang sangat negatif terhadap ketidakseimbangan alam sekitar. Dan juga secara tidak langsung ia juga akan memberi impak kepada kualiti kehidupan manusia. Oleh itu Islam sangat menegaskan bahawa kepentingan pemeliharaan alam sekitar ini ke atas setiap
manusia supaya tidak lagi melakukan kerosakan dan memelihara dengan sebaiknya, agar kerosakan yang dilakukan tidak akan menjadi punca asbab mengapa bencana-bencana alam ini terjadi. Selain itu, kepentingan dalam memelihara alam sekitar menurut pandangan Islam adalah sebagai salah satu bentuk ketaatan dan kepatuhan kita sebagai seorang umat Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana manusia merupakan khalifah atau amirul mukminin yang diciptakan oleh Allah sebagai tugas atau panji yang memainkan peranan besar di atas muka bumi ini. Namun, sebagai manusia, kita juga diberi pilihan sama ada ingin sentiasa mentaati atau melarangi perbuatan yang telah ditetapkan dalam agama Islam itu sendiri. Dalam konteks ini juga kita boleh faham bahawa dengan menjaga amanah atau hak milik Allah yang telah dititipkan juga merupakan salah satu bentuk kepatuhan umat Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah yang dimasukkan dalam konteks inilah berkaitan dengan menjaga alam sekitar, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang membawa maksud, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi, memperbaikinya. Dalam ayat ini juga kita boleh nampak bahawa Islam memerintah kita untuk beriman, menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berbuat ihsan kepada semua makhluk di atas muka bumi ini. Dan Islam sekitar juga merupakan sebahagian amanah yang dititipkan kepada kita. Oleh itu dengan menjaga amanah tersebut boleh dinilai juga sebagai salah satu bukti atau bentuk kepatuhan umat Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu saja, alam sekitar tidak terhad kepada konsep estetika dan kebersihan fizikal semata-mata. Hakikatnya, keseimbangan yang dicapai antara alam sekitar dengan ekosistem sangat memberi kesan yang mendalam dan ketara kepada keharmonian dan kesejahteraan hidup. Contohnya, tanpa ribuan pokok, maka tarian hujan untuk bekalan air akan kurang. Tanpa hutan, maka keupayaan untuk menyerap gas karbon dioksida akan kurang. Dan tanpa udara yang bebas bahan cemar, maka kesihatan semua makhluk di atas muka bumi ini akan tercemar dan sakit. Apa yang ingin digariskan adalah ajaran Islam itu mengemukakan pernyataan bahawa kedudukan alam sekitar itu bersifat kudus, suci dan tertib. Asasnya kita dapat memahami bahawa alam sekitar yang dikemukakan itu sebagai salah satu tonggak konsep Islam hadari. Dan alam sekitar itu dinilai memainkan 1001 peranan yang memberi kemudahan dan manfaat kepada kehidupan manusia. Justru itu dengan merosak, menghancurkan, membuat kerakusan kita terhadap alam itu adalah satu tindakan yang sangat merugikan dan tidak relevan. Oleh itu, kita sebagai manusia perlulah berinisiatif dalam usaha menjaga, merawat alam sekitar dengan pelbagai keadaan, pelbagai apa jua situasi, dan ini juga merupakan tuntas bukti kepentingan memelihara alam sekitar. Kesimpulannya, apabila kita memahami semula konteks yang ingin digariskan dalam pemeliharaan alam sekitar menurut pandangan Islam, antara intipati yang jelas menjadi tepuan adalah berkaitan dengan kerosakan dan kebinasaan yang dilakukan oleh manusia. Rata-rata kerosakan yang diterima oleh alam sekitar itu berdasarkan tangan-tangan kita, tangan-tangan jahat kita dari ketamakan dan kerakusan manusia. Walaupun manusia itu diberi akal fikiran yang sempurna dan diberi kelebihan yang lain, namun manusia jugalah yang menjadi asbab dan punca mengapa berlakunya kerosakan yang nyata terhadap alam sekitar. Dan akhir sekali, agama Islam jelas sekali mengajak para penganutnya untuk berbuat bakti dan ihsan kepada alam sekitar. Kerana hasil daripada tanah dan sumber lain jugalah manusia ni dapat banyak merasakan nikmat dan manfaat daripadanya. Dan akhir sekali saya ingin memetik kata-kata Buya Hamka lah yang berbunyi, kita ini asal dari tanah, mengapa kita perlu bersifat lagi. Saya ingin mengaplikasikan dalam konteks ini bahawa kenapa kita ingin bersifat sombong, melakukan kerosakan, melakukan kejahatan terhadap tanah ini, sedangkan kita ini juga berasal daripada tanah. Dan dengan itu sekian saja daripada kami, Grup 7. Terima kasih.